Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 27 Mac bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, kes rasuah melibatkan kontraktor bagi kerja-kerja pembekalan perkhidmatan dan penyelenggaraan di Sabah agak tinggi dan membimbangkan. Berdasarkan rekod bagi tempoh 2018 hingga 2020, seramai 47 kontraktor membabitkan syarikat kontraktor kelas F dan G yang menawarkan kerja pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan dituduh di mahkamah. Pengarah Suruhanjaya Petikan Rasuah Malaysia SPRM Sabah S. Kurananiti berkata sebanyak 106 pertuduhan dibacakan dan 23 daripada 47 kontraktor terbabit mengaku bersalah. Mereka disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 471 Kanun Kesesaan iaitu kesalahan memberi rasuah untuk memperoleh kontrak dan mengemukakan tuntutan palsu serta menggunakan surat pemalsuan sebagai tulen. Menurut beliau, SPRM sentiasa menerima maklumat rasuah yang dilakukan kontraktor dalam usaha mendapatkan kerja-kerja perolehan kontrak daripada agensi kerajaan di negeri bawah bayu itu. Semua kontraktor dinasihati agar mematuhi peraturan yang ditetapkan dan tidak mengambil mudah perkara membabitkan rasuah kerana isu memalsukan dokumen cukup mudah untuk dikesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas forum anti-rasuah peranan kontraktor dalam memerangi rasuah yang dirasmikan Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan di Tawau Sabah. Guru yang didakwa mencampak anak muridnya di sebuah tadika swasta di Kelang telah dibebaskan dengan jaminan polis semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, siasatan mendapati wanita berkenaan merupakan guru tetap di tadika itu. Semalam tular di media sosial video berdurasi 10 saat seorang kanak-kanak dicampak guru tadika ketika sesi mengajar di dalam bilik darjah sambil disaksikan pelajar lain. Susulan itu, ibu pelajar berkenaan telah membuat laporan polis dan guru tersebut telah dipanggil untuk memberi keterangan. Kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sementara itu, difahamkan pihak yang merakam video tersebut dan menularkan di media sosial juga telah dipanggil untuk siasatan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa UMNO supaya tidak gairah mengenai pengagihan kerusi sehingga menutup terus ruang untuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Presiden Bersatu itu tidak mahu kelihatan angkuh, namun jika terpaksa partinya sanggup berhadapan dengan UMNO sekiranya parti itu nekat mahu membolok kerusi yang dipertandingkan pada PRU 15 nanti. Menurut Tan Sri Muhyiddin, jika UMNO mahu bertanding di semua kerusi, Bersatu juga boleh bertanding 1 lawan 1 dan itulah yang dikatakan politik. Bercakap pada sidang media di Pagoh, Tan Sri Muhyiddin berkata beliau tidak mahu menyombong diri kerana kelab rakyat akan marah. Bagaimanapun katanya beliau faham kenyataan dibuat pemimpin UMNO itu ketika dalam Perhimpunan Agung UMNO di mana beliau juga pernah berada dalam situasi yang sama. Tan Sri Muhyiddin mengulas ucapan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan mengenai perpaduan ummah dan penyatuan Melayu yang dipimpin oleh UMNO dan juga menerusi kerjasama dengan PAS di bawah Muafakat Nasional. Muhammad juga berkata UMNO perlu kembali gagah dan menjadi induk untuk menang dalam PRU 15. Hari pertama Perhimpunan Agung UMNO telah hampir sampai ke penghujung, dimulakan dengan perasmian persidangan peringkat sayap oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan. Ketua-ketua sayap menyambung tugas dengan menyampaikan ucapan dasar masing-masing. Kita bersama wartawan Malaysia Gazette Nizam Zain di PWTC untuk laporan lanjut. Terima kasih Ayuni di studio. Perhimpunan Agung UMNO Wanita Pemuda dan Puteri 2020 yang dirasmikan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan pada awal pagi tadi dijangka akan selesai kira-kira jam 7 malam ini. Rata-rata ucapan pemimpin ketiga-tiga sayap UMNO itu menyentuh soal perpaduan dalaman persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15
serta menyokong keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk memutuskan hubungan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Menariknya ucapan dasar Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad antara lain mendesak sekurang-kurangnya 30% wanita diberi peluang untuk menjadi calon pada PRU15. Ini kerana calon wanita yang memenangi pilihan raya lalu lebih setia berbanding calon lelaki yang kebanyakannya meninggalkan parti dan menyertai parti lawan. Sementara itu, dalam ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, beliau menegaskan UMNO tidak pernah sesekali curang kepada rakan dalam mufakat nasional. Malah parti itu juga tidak pernah bersetuju menganggotai Perikatan Nasional walaupun ianya didaftarkan secara senyap-senyap tanpa pengetahuan dan persetujuan UMNO. Dalam pada itu, Ketua Pergerakan Puteri UMNO, Datuk Zahira Zarif Han pula menegaskan UMNO yang menerajui Barisan Nasional perlu keluar daripada bayangan penyanyi latar dalam kerajaan Perikatan Nasional. Menurutnya, walaupun UMNO menganggotai kabinet, namun parti Melayu itu lebih layak untuk mengapalai pentadbiran Putrajaya pada PRU15. Lebih manis lagi apabila ketiga-tiga sayap parti itu turut dihadiri oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga bekas Presiden Datuk Seri Najib Tun Razak. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Nizam Zain, dan juru kamera Aizat Raus dari PWTC Kuala Lumpur. Kita kembali ke studio bersama Ayuni. Baik, terima kasih Nizam Zain. Penangguhan pelaksanaan pemilihan automatik dan undi 18 oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dilihat tidak menghormati Parlimen. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 itu seharusnya dihormati kerana ia telah pun mendapat sokongan 2/3 ahli Parlimen. Secara sebulat suara, maknanya 100% ahli Parlimen meluluskan 211. Jadi itu merupakan ketetapan Parlimen. Jadi pada prinsipnya mana-mana yang telah diluluskan oleh Parlimen, lebih-lebih lagi atas sebulat suara, patut dihormati dan dilaksanakan. Jadi bila kita bersetuju atas sebulat suara, makna kuasa mutlak ialah Parlimen dan tak boleh kita melidak kuasa Parlimen. Datuk Seri Najib tidak menolak kemungkinan penangguhan itu akan mengecewakan golongan muda kerana hak mereka dinafikan sebagai pengundi. Pada Khamis lalu, SPR dalam kenyataannya memaklumkan pendaftaran pemilihan automatik dan kelayakan mengundi pada usia 18 tahun dijangka hanya mampu dilaksanakan selepas 1 September tahun depan. Pengurusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata pihaknya harus bersikap realistik dengan perkembangan dan situasi semasa negara ketika ini yang secara umumnya masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Situasi sedemikian katanya menjejaskan perancangan dan persiapan SPR menjayakan pendaftaran pemilihan automatik serta undi 18 yang sebelum ini sepatutnya dijangka dilaksanakan Julai depan. Presiden UMNO mempunyai kuasa menentukan perjalanan Perhimpunan Agung UMNO 2020 agar berjalan lancar termasuk pemilihan pembahas. Bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak berkata, perkara itu tidak sepatutnya timbul dan semua pihak perlu akui kuasa yang diperuntukkan Presiden. Itu hak Presiden dan pendapat yang dikongsi bersama. Jadi apa-apa pun kalau tak setuju pun kita kena terima bahawa hakikatnya sistem kita Presiden ada kuasa untuk menentukan pembahas-pembahasnya. Beliau mengulas kenyataan bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa mendakwa perjalanan PAU 2020 hambar kerana perbahasan ditentukan oleh Presiden. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.